Biasalah kadang-kadang dia jadi, kadang tak jadi. So, okey kita sambung balik. Tadi terputus. So kalau pada yang baru ikut saya punya YouTube, saya punya bahan-bahan saya di mana-mana pun, please follow, subscribe mana yang perlu supaya at least, boleh memberi sesuatu yang apa orang kata, kami bersemangat untuk produce lagi. So, macam biasa, kita sambunglah kita punya cerita-cerita kan. Jadi pada hari tu, last hari tu kita cerita pasal apa hari tu? Dah rekod dah, first album Surat dari Hiroshima. Jadi sekarang ni, bermula saya punya, sesi-sesi session saya lah. Pasal selepas daripada first album rekod lagu dengan Jose Thomas tu, kita session untuk Zodiac, 5 lagu, saya hanya solo je, album tu. Lagu-lagunya best, masih lagi segar di gitar saya. So, bila dah lepas, masa dengan Zodiac, saya pun start dengan Booty Boys. Baru saya pindah daripada Meru, daripada Shah Alam. Sebab masa tu sebelum pindah tu saya duduk di Meru 2 tahun 3 tahun juga lepas habis dekat Shah Alam. Kemudian baru saya pindah ke KL, duduk dekat Choket. It's the best place. Banyak memory kat sana. So, masa tu baru nak start lah. Jadi, bila saya baru nak kenal dengan Iswao, baru nak kenal dengan Abang Surya Bhuti, Arwah Surya Bhuti, baru start kenal dengan Cikgu Noah, Anwar Dahlan. Jadi masa tu saya dapat peluang session untuk album Kiara. So, first album. Banyak lagu juga saya session. Saya dengan Abang Surya Bhuti. Oh, arwah memang banyak mengajar saya. So, kat situ kita start. So, kita start tu masa tu, kita nak belajar nak jadi arranger. Jadi, Abang Surya pun kata, "Oh, hang nak jadi arranger kan? Dia, okey, hang buat lagu ni. Hang arrange lagu ni." So, saya kata, drama tak ada, siapa tak ada. Tak apalah, buat dululah. Masukkan UCC dia semua. Kemudian baru kita masuk drum ke apa ke susun. Jadi, alhamdulillah saya dapatlah buat walaupun tak dapat satu spek yang baik. Sebab saya pun baru, jadi Abang Surya bagi chance tu, saya cuba buat. Luluslah untuk hari tu, tahun 89, 90 punya time. Saya baru nak kahwin masa tu. Tahun 91, apa semua tu, dah mula berumah tangga. Masa tu saya kerja di Aerod. Sebab, baru teringat, selepas first album tu, kami pergi ke Sarawak. Ya, ini satu pengalaman yang sangat indah lah dalam sekitar tahun 89 ni, patah balik, reverse balik ni. Tadi dah terbabas. Sekitar tahun 89 kan. Jadi 89 90. Surat dari Hiroshima. Aku dah lama tak main. Itu intro Surat dari Hiroshima. Jadi lepas tu kita pun rekod dengan Abang Surya apa semua. Kita buat Kiara. So Kiara tu saya dapat session, pengalaman saya session, saya tak ingat tajuk lagu tu. Nanti saya cari ni, saya cuba lah buat dia punya tutorial ke apa ke. So part of it, bila start dengan Kiara tu, alhamdulillah, terima kasih Cikgu Noah, terima kasih Abang Surya, terima kasih everyone yang baik support. So saya start baru mula buat arrangement sikit-sikit. So alhamdulillah, masa tu saya dah mula rekod tahun 91 release second album. So masa second album tu saya rekod dekat Booty Boys, Yap Kuan Seng. East main keyboard. Masa tu memang itulah first approach saya. Tapi dekat King saya dah ada juga buat kerja sikit-sikit. Belum betul-betul lah. Produk kami daripada produk kami daripada Booty Boys tu kita mix dekat King.
Jadi, sampailah juga dekat pengetahuan Zairi. Zairi sound engineer yang buat mixing untuk second album, Satira. So that was in 1991. Jadi masa tu, saya dah session untuk Kera. Saya belum lagi, uh, terlibat dengan Syahri Amri. Lepas tu bila bila saya punya second album tu saya remix, saya pun masa second album nak rekod yang bahagian second album, sorry, 92, 91 second album, Satira produce 8 lagu, Bong produce 4 lagu. Ya, ni dia punya proses dia, baru teringat. Bit berterabur tapi tak apalah. Bong produce 4 lagu, Satira itself produce 8 lagu. So masa tu Satira punya line up dah bertukar. Zul Kasim, Zul Basis main bass, Kudin main drum, sample juga. So Doran masih lagi maintain dengan saya lah. So kami 4 piece, keyboard punya tu banyak Iswao session, yang our section lah. Yang on Bong punya side, kita leave it to dia orang punya ni, saya banyak buat suit gitar je. So the rest of the production semua sessionist main. For me okay, sebab kita tak ada hal pasal sessionist ni kadang-kadang diungkit serius sangat. Kadang-kadang benda tu bukan pasal orang tu tak boleh main, orang tu boleh main tapi hari tu dia ada hal. Jadi terpaksa projek jalan. Sebab kalau tak siapkan gitar tu, payment tak dapat. Jadi mau tak mau itu yang menyebabkan ada pemuzik-pemuzik undangan apa semua. So, macam before that macam Black Dog Bone Abang Jad main drum sendiri. Tapi ada lagu yang sessionist main sebab masa tu mungkin dia kerja dekat Taipei. Jadi dia tak boleh attend recording dekat sana. So music siap dia balik baru masuk vocal. So something like that lah. Studio Towers, kadang-kadang experience tu kan, itu je. Kita tak boleh nak salahkan, nak kata dia orang tak bagus. This is different. This is situation yang banyak faktor dia. Ah, Oh, masa tu fight gila weh. Masa tu memang dahsyat. Masa tu Nan in the scene. Arwah Samad, Abang Mangkidal, Hillary Ang, Shah SOS, Hassan, banyak lagi, Jokit, OP. Ini semua benchmark yang sangat tinggi masa tu. Pasal tu kita punya karya, kita punya kerja masa tu different. Oh, masa tu lagu pop pun kena ada solo gitar. You just imagine macam mana. Lagu pop solo tetap gitar. Tak kira lah Ziana Zain ke, siapa ke. Kalau you check balik on the 90s punya side tu, insyaAllah line tu power chord mesti ada. Bila ada power chord means benda tu rock lah. Kalau tak ada power chord, gitar rosak, distorted gitar ni, dia bukan rock. Dia mungkin rock and roll, dia mungkin sebelum sampai rock, sebelum dia orang ambil pisau belit, potong speaker tu, bagi pecah nak dapatkan sound distortion tu kan. Dulu punya cara orang macam-macam dia orang nak buat. So, sama juga. Kalau elemen gitar distort and solo gitar is actually pop rock ke apa ke. Something like that lah. So, production masa tu pun dahsyat banyak. Kalau kita cerita production kita tak tahu pasal production dia start awal. Okay. Release sebulan masa tu international company saja ada 4. So 4 release mesti ada. Paling tidak deh. WEA, EMI, BMG, Sony. Kan? At least dia orang ni dah satu album sebulan mesti ada. Lepas tu local lagi, local company. So it can go sampai maybe 6 album, 7 album. Kadang nak release tu, release. So makna ada 60 lagu tau sebulan release. So banyak kerja yang dapat dibuat lah. Cake tu boleh di-share. Tapi you must be good. You tak boleh buat kerja lebih daripada 2 jam. Kan kita main kerja, kita rekod 2 jam mesti mau settle. Baru you boleh buat kerja. Kalau you buat kerja sampai 4 jam, 5 jam, come on, habiskan duit studio dah berapa ratus tu. 1 jam kalau katalah 150 ke 200 ke apa-apa, you just imagine wasting 3 jam just because nak tunggu hang
Lepas tu kerja tak confirm. So this is a character yang perlu ada dalam nak jadi sessionist, nak jadi producer, nak buat arrangement. You must know. Tak tak confirm tak apa, tapi faham. Orang lain hak yang pergi sekolah belajar pasal notation music pun faham, boleh ikut kita punya tu. So, itu yang penting. Okey, saya nak bagi tahu heboh-heboh sikit sebab dah lama duk diam pasal Heaven Studio ni. So sekarang kita buat package untuk recording, audio dan juga video di studio sini. Yang you tengok sekarang ni adalah di tempat baru Heaven Studio. Kita join dengan Impian Production. So boleh datang untuk dapatkan package-package yang menarik kami. Package untuk rakaman audio saja, dubbing saja ke atau mixing saja atau nak main shoot video, nak buat MV ke apa, nak guna green screen ke apa, you are welcome. Package boleh runding, brother. Janji on. Okey, yang paling penting sebenarnya kreativiti. Bila kita masuk studio, kenapa panggil engkau? Kenapa aku panggil Musatira? Okey, Musatira macam ni, okey dia rock leleh, dia meleleh-meleleh, dia biar okey. Dia takkan panggil saya main jazz. Dia takkan panggil saya main muzik yang bukan saya punya muzik. Yang dia tahu saya memang berpeluh punya kalau main. So, kalau dia nak main macam tu, dia akan panggil siapa. Okey, Ruslan Aziz punya line up ke apa ke. Jenny Chim, Matthew ke apa ke. Jadi, barulah dia jadi. Dia nak rock high end sikit-sikit ke macam mana ke. Okey, Musatira. So, actually kita share the cake lah. Kita tak ada nak mengganggu yang belah sana. Tapi competition tu ada. Competition tu yang buatkan kita, bukan kita lawan terror. Kita lawan siapa buat cepat. Lepas tu siapa boleh bagi line yang catchy. Siapa yang menarik lah. So, Alhamdulillah lah. Masa saya start dengan UK, that was 90, saya tak ingat 92 kan 93. Itu kira selepas Zairi second album 1991. Saya rekod dengan Zairi. Masa tu saya masih kerja kat Airrod. Saya cuti lari tengah hari, pergi rekod dengan pakai baju biru, jaga store apa semua kan. Tapi betul-betul lah, that is my benda yang I nak sangat. So I tak boleh tinggal. So this is matter lagi satu. Kadang-kadang orang budak-budak baru dia tak peduli benda ni. Dia kata dia senang je boleh dapat. Come on man, I imagine kami punya time kalau nak dapat recording, you must be at least boleh baca baring, boleh tahu. Okay, kalau tak boleh main akustik, okay, akustik memang perit. Mak duduk, nak bernafas, miking kau. Saya kena first, saya punya salam hormat dengan Sifu Zulkif, Headwind. Adalah projek Teja punya lagu Syahri Amri. That is the first time saya dapat contact dengan Abang Zulkif, Haji Zulkif, through recommendation Zairi. After mungkin dia dengar saya punya kerja ke apa. Sebab Abang Zulkif, dia dah tengah hot masa tu kan. Jadi Black Rose pun dia belasai. Jadi dia dah macam too much of me. Jadi dia nak cari orang lain. Tapi dia tak mahu lah macam sama apa sebab dia pun tengah hot apa macam dia. Jadi saya ni masih macam masa tu macam dah tak ada, kadang timbul, kadang ada. So dia bagi chance. So first project kami is either lagu Teja ataupun lagu Ramlah Ram. Ciptaan dua-dua lagu adalah Syahri Hamdi. So saya tak ingat peristiwa ni, antara satu. So malam tu first record, saya rasa yang first dengan Ramlah Ram. Lagu Syahri Hamdi. Malam tu Syahri Hamdi datang studio. Itu adalah kali pertama saya jumpa Syahri Hamdi. Saya tak pernah kenal dia, saya tak tahu siapa yang dia buat kerja dengan dia. Siapa, apa semua saya tak tahu. Tapi hari pertama saya jumpa dia, dia pun, saya pun buat kerja, salam dengan dia. Lepas tu dia pun balik. Okey lah, macam biasalah, habis kerja dapat gaji. Happy. Lepas tu rekod satu lagi, Teja. Lagu Syahri juga, dia datang sekali lagi. Lepas tu dia nak start UKS. Bila dia nak start UKS, tak tahulah macam mana dia boleh come in mind pasal saya, dia nak petik saya pergi main. Saya pun tak tahu part tu. Tapi one of it is arranger dia, Arwah Izhar ni, is my college mate. Kami duduk kat belakang dulu. Jadi, okey lah, sahabat lah kan. Jadi, masa dah lepas mengaji, masa duduk start-start ni, dia duduk kat belakang rumah saya. Jadi, kami contact lah, clear, okey. Minggu depan weh, masuk UK sebenarnya ni, dekat Fantasia. Alright. Cik, kita pun happy lah. Masa tu saya pakai Chevelle. Tak ada. Saya tak tahu apa.
Saya betul-betul fresh tau. Saya macam itu kira macam saya dapat main 10 lagu tau. Second album ke first album ke, saya main 10 lagu. Akustik pun saya main, semua saya main. Masa tu rekod dekat Fantasia. Fantasia Studio. Fantasia Studio ni dekat Taman Maluri. Fantasia Studio ni adalah salon. Diblok-blokkan, dibawa mikrofon, pasang drum, sambil rekod kat situ. Asal dia salon. Jadi kadang-kadang tu tengah main, alarm kereta bunyi. So kena berhenti lah. Neno habis baru jalan balik. So okeylah saja cerita sikit best lah. Kira kita punya ketidakcukupan itu yang membuatkan kita jadi boleh push buat yang terbaik. Yes, kat situ. Jadi first saya rekod. Itu yang kembali di sini tak silap saya apa semua tu. Jadi masa tu saya sangat fresh. Saya memang tengah fit, memang sebut je lah kan. Sebut je masa tu, boleh jalan je. Idea mencurah-curah. Tapi tak tahu benda tu best ke, tak best ke, apa ke. Saya just, saya tak ingat. Tak ingat. Tapi itulah kembali di sini, kembali mencari ke, kembali di sini. Lepas tu, itulah yang first album tu lah yang saya pun tak ingat tajuk mana sebab kita masa tu tak tahu tajuk. Tapi bila dah rekod tu, lepas tu start lah saya kenal dengan Lan Laga daripada Syahri punya line tadi ni. So saya pun mula kenal dengan Lan Laga. Lan Laga pula suka pakai arranger. Izhar pun pakai. Dia suka pakai Abang Bell. Jadi Bell, saya pun dapat session dengan Bell. Jadi okey, saya belajar cara Bell pula. Oh, macam ini Bell punya pergi. Macam ni Izhar punya pergi. Macam ni Yusri ke. Banyak sebab banyak masa tu. Masa tu memang yalah kita tengah fit, tengah peak. Jadi itu yang mulanya session untuk Lestari, session untuk Zainal Zain. Saya pernah main live baking Shima, Salem Power Station. Around that time lah tu, 91, 93, 95. That was my peak time lah. Masa tu umur baru 70-an, 80-an kan. Jadi itu lebih kurang lah lagu Shima dulu, tak ingat tajuk apa. So Shima pun saya backing juga masa duduk tengah recording tu. Sebelum nak backing Shima tu baru teringat. Okay. So bila dah record dengan Syahri apa semua dengan Lan, so pengalaman pun dah bertambah sikit. Saya dapat offer dengan Sony Music, Abang Johari Teh. Mus, masa tu, kau tengah buat apa ni? Aku nak bagi kau produce lah. Wih, bang! Cakap kan. Boleh tak? Boleh lah, dia kata kan. Kau bagi bajet. So, kita pun tak tahu bajet macam mana apa semua. Kita pun approach, dapat bagi satu costing yang baik untuk dia mungkin. Jadi, agree lah untuk saya produce Kiara. So, second album saya produce. First album, Cikgu Anak Dahlan. Jadi masa tu yang saya baru betul-betul, okey, aku nak kena report dengan Juarite ni, kan, label international ni. Bangsa tak ada main-main punya kan. Kalau dia kata, kau punya ni kena ban lah. Because of this, kau boleh tak mau benda tu lah. Pasal baru nak start. So, quality control, quality tu nak jaga. And saya pun tak tahu. So, that is masa buat dengan Satira, we are free. Kita berlasah aja apa kita nak buat. Jadi, masa tu, bila dah siap tu, adalah sikit benda-benda yang kita rasa boleh diperbetulkan. So, bila dengan Kiara ni, saya dah tak boleh nak diperbetulkan dah. Saya kena perfect. Walaupun tak dahsyat pun tak apa. At least production tu lulus, RTM lulus, 10 lagu, 10 lagu boleh main. Jadi, quite a tough job untuk saya. Pasal saya kena hantar report dengan Jorite. Kalau tidak, payment tak release. So, okey lah. Kita rekod dekat Ceras Sound Studio masa tu. Dengan Mr. Low. Mr. Low juga dulu token Fantasia. Lepas tu dia buat kat situ. So, bila Kiara tu, baru saya betul-betul. Sebenarnya dia orang ni, orangnya best.
Orangnya best. Sebelum saya tu saya belajar dengan dia lagu Tears in Heaven apa semua, kita dah main, cuma kita main tu bunyi macam tak kena, ada benda-benda yang jadi, itulah kita pergi tengok dia main, oh kat sini kat sini. So, bagi saya asas-asas yang sikit tu sebenarnya sangat berkualiti. Kalau kita timba macam-macam pun kau tahu pattern ni lah, modes ni lah apa, tapi kau tak reti pakai, what for? Praktis buang masa je, 30 tahun kau 15 tahun kau praktis. Lebih baik kau main benda yang kau tahu main, tapi boleh earn something, kau dapat jalan mudah, tak ada sakit kepala. Sebab pada saya syok. Saya pernah main live, session baking live. Saya pernah juga main session album. Pada saya syok album. Kan, contoh macam macam, dulu